Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sekarang ini kita sudah masuk dalam era akhir zaman, fitnah akhir zaman. Allah Ta'ala sedang meluluskan sekarang ini pusingan adalah untuk iblis dan kuncu-kuncunya untuk dapat segala seberapa banyak member yang didapat untuk ambil bersama-sama dengannya, na'udzubillah, untuk menjadi ahli neraka. Tetapi sejak daripada awal lagi kita ingat macam mana janji iblis dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika dirinya dari syurga, dia diminta kepada Allah Ta'ala agar dia berikrar untuk nak menyesatkan anak-anak Adam. Tetapi ada beberapa yang terkecuali. Di antaranya Allah Ta'ala sebut, hamba-hambaku kau tak ada sultan atasnya. Itu apa? Tidak ada kekuasaan. Maka pada zaman kita takut gangguan iblis tu macam mana? Bisikkan jangan sembahyang, bisikkan supaya bermusuh, bisikkan macam-macam, itu gangguan iblis. Gangguan iblis semua tu bersumber kait dengan ibadat kita. Dan gangguan iblis juga, bisikan daripada iblis juga merupakan benda-benda yang dicocok menerusi syaitan jin, minta tolong kepada syaitan jenis manusia. Minta tolong kepada syaitan jenis manusia, maka segala agenda yang dijalankan oleh syaitan manusia yang berdasarkan yang daripada bukan kerana Allah Ta'ala, yang dicocok oleh syaitan jin, itu semua tu merupakan di bawah rancana iblis. Walaupun yang suruh kita bilang ini bukan, ini dia kena saka, ini dia kena sampuk, ini bukan, ini daripada manusia. Tapi manusia yang dapat ilham daripada mana? Manusia yang tak takwa pada Allah Ta'ala, manusia yang tidak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka iblis ada sultan atas dia, ada kuasa atasnya. Ya, maka untuk mengelakkan gangguan iblis dan syaitan ini, tuan-tuan sekalian, kita daripada segala perkara-perkara, hal-hal bukan hanya ibadat saja, bahkan hal-hal mencakupi kehidupan dunia kita, seharian kita, jual beli kita, campur gaul kita, semuanya dicampur tangan. Semuanya dia masuk untuk dengannya itu membawa kita jadi hamba derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun semuanya kita boleh elakkan kalau kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Taala. Hamba yang patuh. Yang nama hamba tu yang macam mana? Hamba yang patuh pada Allah Ta'ala, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang junjung suruh perintah Allah, yang tinggal tegah Allah Ta'ala, yang kerana Allah Ta'ala, dia tak boleh kacau. Rencananya tak boleh jadi atas kita. Sama ada gangguan, bisikan dalam hati, bisikan kita supaya malas ibadat, dan merupakan yang menerusi syaitan manusia pun tak akan dapat menembusi kita. Tak akan dapat menyentuh kita pun, ya. Begitulah juga di antara hamba-hamba yang dapat dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada dapat ditembusi oleh segala karenah dan agenda keiblisan ini, ialah apa? Hamba-hambanya yang ikhlas. Dia berikrar kepada Allah Taala, hamba-hamba yang ikhlas dia tak dapat ganggu. Hamba-hamba yang ikhlas dia tak dapat ganggu. Maka kita kenalah segala sekarang ini, segala pun amal kita ikhlaskan pada Allah Ta'ala. Segala apa-apa yang kita nak komen dalam WhatsApp, kadang-kadang kita dalam WhatsApp kan, nanti ada satu orang kasih kenyataan apa-apa, ke nasihat ke apa, yang lain ada komen-komen. Setiap komen kita pun biar ikhlas pada Allah Ta'ala. Jangan, wah komen fulan ini menyentuh hati ya. Wah komen fulan ini betul-betul merangsangkan dia. Kita gitu banyak-banyak terima kasih kawan kita, terima kasih gitu kita komen. Macam semua pun kena ikhlas. Kalau komen-komen kita pun tak ikhlas, itu pun juga bukan ibadat tu namanya. Itu melayan agenda iblis juga tu namanya ya. Dalam WhatsApp. Apa jua bikin apa semua kena ikhlas. Hadir kuliah kena ikhlas. Dengar kuliah kena ikhlas. Segala-galanya sekarang dah kena semata-mata ikhlas. Kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh tembus juga segala perencanaan iblis kepada kita pun tak boleh tembus juga. Apa lagi yang kita kena jaga untuk mendinding diri daripada gangguan iblis? Dua. Satu lagi ialah iaitu dia mengatakan dia akan datang kepada anak Adam dari jurusan depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Dua jurusan dia tak sebut, iaitu apa? Atas dan bawah. Hendaklah kita jadi hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Ratib atas, ratib hadat, wirul latif, doa-doa lepas sembahyang tu jangan tinggal. Jangan tinggal waktu-waktu kabul doa seperti 10 bulan Muharram ini, pada nanti 9 hari bulan Muharram ini apa bulan Zulhijjah nanti. Semuanya pada waktu-waktu kabul doa kita jangan lepas berdoa kepada Allah Taala. Jurusan atas iaitu doa. Kita boleh minta doa kepada Allah Taala. Kalau kita banyak berdoa kepada Allah Taala, dia tak boleh ganggu. Jurusan bawah ialah sembahyang. Dia kalau kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sembahyang, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita banyak berdoa kepada Allah Taala, kita being protected
daripada jurusan atas. Apabila kita banyak sujud kepada Allah Ta'ala, kita being protected dari segala jurusan yang di bawah. Ni dua jurusan dia tak boleh masuk, tak boleh kacau kita. Maka kita kena seal ini dua jurusan daripada gangguan dia. Atas dengan banyak doa dan bawah dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hasanah yang Allah Ta'ala mesti berikan kepada kita. Kalau kita belajar dalam kitab fiqah tahawulat, kita dalam senantiasa ada ujian. Tapi dalam masa ujian juga, kita juga dapat keselamatan, dapat bentengan, dapat penjagaan daripada Allah Ta'ala. Di antaranya ialah apabila umat dah kecoh-kecoh, awal mula yang menyelamatkan umat semua siapa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apabila zaman itu terselamat semua daripada kufur menjadi mukmin, beriman dan orang syahadat kepada Allah Ta'ala, dan Islam tambah kuat, bersih dan suci. Kemudian wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hasanahnya iaitu daripada siapa pulanya? Khulafa yang 4 itu, dan seterusnya. Dan sepanjang zaman ada hasanah dalam berbentuk ketenteraan sehingga berjaya umat Islam dapat semula tawan Palestin. Dalam bentuk ketenteraan sehingga umat Islam mampu buka kota Konstantinopel, iaitu Istanbul, dapat. Itu semua hasanah, bantuan buatan daripada Allah Ta'ala. Ada bantuan-bantuan daripada Allah Ta'ala dari bentuk manusia. Sepanjang zaman pasti ada mujaddid memperbaharukan ahli-wal agama kita. Sepanjang zaman senantiasa ada khalifah Rasulullah, senantiasa ada, iaitu ulama-ulama rohani, ulama-ulama rabbani, yang membawa orang kepada Allah Ta'ala. Itu semua tu hasanah. Di antara hasanah dalam bentuk amalan, iaitu apa? Kita katakan tadi, ikhlaskan segala amalan kita. Hasanah tu maknanya benteng, husun, benteng, kubu, kubu dan dari sudut amalan, itulah amalan kita. Sekarang hasanah kita siapa? Wali-wali. Siapa wali kita? Kita tak tahu. Tapi kita ada wali-wali sedang mendoakan kita dan perhatikan kita. Mudah-mudahan kita berada di dalam barisan mereka, bersama dengan mereka. Apalagi hasanah kita? Itulah musim-musim kita seperti Ramadan. Dalam Ramadan syaitan dibelenggu, kita terpelihara oleh Allah Ta'ala. Apalagi hasanah kita? Amalan-amalan kita sendiri. Kalau kita jadi hamba-hamba yang ikhlas pada Allah Ta'ala, hamba-hamba yang banyak beramal kepada Allah Ta'ala, kita dapat benteng, kita dapat kubu against syaitan punya godaan, against iblis punya bisikan. Kita dapat pemeliharaan. Sampai nanti hasanah yang kita tunggukan, iaitu apa? Imam Al-Mahdi akan muncul. Kemudian Dajjal pula datang. Kemudian hasanah kita berikut apa? Sayyidina Isa alaihi salam akan turun. Itu hasanah berbentuk period. Hasanah berbentuk insani. Hasanah berbentuk amalan. Bukan hasanah, hasanah. Iaitu apa? Kubu-kubu pertahanan kita. Allah Ta'ala, walaupun kita dalam gejolak, walaupun kita dalam ujian, walaupun kita dalam fitnah macam mana sekalipun, tetap ujian, tetap benteng daripada Allah Ta'ala tetap masih ada. Tetap perlindungan daripada Allah Ta'ala tetap masih ada, asalkan kita pandai cari. Hasanah daripada bisikan iblis pada akhir zaman ini tak boleh tidak. Kena banyak ibadat kepada Allah Ta'ala, jadi hamba kepada Allah Ta'ala, dan kena banyak berdoa, kena banyak sujud, dan kena menjadi hamba yang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu semua dia tak boleh ganggu. Semua tak boleh ganggu. Tidak boleh ganggu batin, tidak juga boleh ganggu zahir. Tidak boleh ganggu secara individu, tidak boleh juga ganggu secara berregu. Baik.